Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam video bahagian kedua, bagaimana untuk kita mengatasi rasa takut. Okey, so ingat lagi tak? Dalam bahagian pertama, kita dah cuba kenal kan takut tu apa. So kita dah tahu dah emosi takut tu datang dari mana. Kita dah tahu dah emosi takut tu adalah satu perasaan yang tersembunyi dalam diri kita yang kita tak nak tunjukkan pada orang, sebab kalau kita tunjuk, kita dah selemah. Betul tak? So sometimes bila kita terlampau banyak sangat ketakutan dalam diri kita, kita akan zahirkan emosi yang lain, emosi yang nampak lebih kuat seperti marah. So orang yang marah ni sebenarnya ada 1001 ketakutan dalam diri dia. So jangan kita kecam dia pula, okey. So kita kena resolve kan, orang yang marah ni sebenarnya ada benda hati kecil dalam diri tu yang dia tak selesaikan lagi. So kita kena faham, okey, bagi peluang untuk dirawat diri dia, orang yang marah ni. Okey. So takut tu tadi apabila dia dah terlampau banyak sangat overlap tu yang dia jadi last dia jadi anxiety. So ketakutan yang terlampau banyak sangat yang kita accumulate, lama-lama dia akan jadi anxiety. Sebab tu saya selalu kata anxiety ni bukan dia jadi macam tiba-tiba. Dia sebenarnya dia accumulate stress, dia accumulate accumulate punya threaten, ancaman. So bila benda tu berlaku, tekanan demi tekanan, kat situlah berlakunya anxiety, dia burst eventually. So takut ada dua kategori, iaitu pertama kategori sihat dan kedua kategori tidak sihat. So kategori yang tidak sihat adalah apa-apa jua jenis ketakutan yang membuatkan seseorang itu tidak dapat berkembang, tidak dapat maju ke hadapan, tidak dapat nak meneruskan cita-cita yang nak buat. So kat situ kita boleh kenal. Kalau kita nampak takut tu, ketakutan yang kita alami tu buatkan kita tak boleh nak evolve, tak boleh nak maju, itu ketakutan yang tidak sihat, fear yang tidak sihat. Tapi kalau ketakutan tu yang buatkan kita rasa selamat, yang buat kita rasa nak berjuang, buatkan kita boleh berkembang, boleh maju ke hadapan, so itulah ketakutan yang sihat. So kita gunakan benda tu dengan cara yang baik. Okey. So daripada mana datang fear ni? So emosi itu datang, emosi takut tu datang daripada fikiran kita. So fikiran kita ada dalam kita punya minda. So minda kita terbagi kepada 3, iaitu minda sedar, minda tidak sedar dan minda sepada sedar. So minda tidak sedar adalah minda yang melibatkan memori. Okey, minda sepada sedar melibatkan imajinasi. So kebanyakan kita mengalami rasa takut berpunca daripada kedua-dua minda ini, iaitu minda tidak sedar, iaitu memori, banyak memori. So benda-benda yang tersimpan dalam diri kita, kita akan react benda yang kita dah pengetahuan yang dah ada dalam diri kita. So itulah kita akan react. So imagination pula, minda sepada sedar, merupakan benda-benda yang kita sendiri bayangkan, kita sendiri create. Ketakutan itu, benda tu berlaku pada masa akan datang sedangkan dia tak berlaku lagi. So dekat situlah yang kita kena sedar bahawa perkara paling penting dalam kehidupan adalah untuk kita membawa kesedaran dalam setiap perbuatan dan perkataan kita, sedar apa yang kita buat. So itulah fungsi minda, iaitu membawa kesedaran, membawa kesedaran pada saat ini, sedar apa yang kita buat. Bila kita dah tahu benda tu, kita dah faham bahawa fear tu sebenarnya datang daripada minda dan kita sebenarnya boleh menguruskan minda kita sendiri. Jadinya tak ada benda yang kita nak atasi pun, tak ada istilah kita nak mengatasi rasa takut, tetapi kita harus adil kepada orang-orang anxiety yang mana memang sesungguhnya orang-orang anxiety dan mungkin orang-orang yang tak mengalami anxiety mungkin ada rasa takut, betul tak? So kita kena tidak boleh menafikan perasaan tu, memang kita ada rasa takut dan kita cuba untuk kupas dan praktis bagaimana untuk kita mengatasi rasa takut ni. Alright, so benda yang pertama, this is yang apa yang saya share adalah benda yang saya buat, apa yang saya buat, yang saya praktiskan. So macam kawan-kawan yang lain juga, okey. Nampak je Nas Azad ni atau Virgin Rose ni kan dia macam berani je nak cakap, tapi sebenarnya saya ada ketakutan yang besar dalam diri saya. I have biggest fear in my life, of course, macam orang lain juga. Okey. The biggest fear that I have adalah saya takut kehilangan orang yang tersayang. And then benda ni sebenarnya berlaku disebabkan trauma yang pernah terjadi dalam kehidupan saya lah, because of waktu tu saya mengalami anxiety. So saya perlukan support daripada orang sekeliling, so terutamanya suami saya. Tapi waktu tu suami saya terlibat dalam kemalangan jalan raya dan dia meninggal di tempat kejadian.
So benda tu memberi satu kejutan dalam kehidupan saya. Very shock. Sangat-sangat terkejut. So terkejutlah kita dalam keadaan kita lemah, kita perlukan perhatian, kita perlukan sokongan, tapi orang yang kita harapkan tu Allah panggil balik. Okay, so dia menjadi trauma dalam kehidupan saya. Selepas berlaku je peristiwa tu, itulah kata the biggest fear yang saya alami. Saya takut kehilangan orang yang tersayang. Sebab itu saya kadang-kadang jadi cepat risau kalau apa-apa berlaku kat keluarga saya, kat ibu bapa saya. So saya akan jadi risau. Dan ketakutan tu dia akan datang berepisod. Kadang-kadang dia datang tu nanti mula jadi down, tapi kebanyakan masanya dia tak memberi efek kepada diri saya lah. Maksudnya kebanyakan masanya saya taklah datang fear tu, tapi memang akan ada ketakutan tu, memang akan ada. Maksudnya tiba-tiba rasa takut something happen to my family, something happen to my my parents. So kita akan takut. Jadi pada satu waktu tu, apabila saya dah rasa macam terlampau penat sangat mengalami episod ketakutan yang kata repetition, berulang-ulang, episod tu berulang-ulang, ketakutan tu berulang-ulang. So dan benda tu membuatkan saya berada dalam fasa anxiety attacks, maybe about 1 or 2 weeks kan, macam tu. So apa yang berlaku bila negative thoughts tu datang, apabila rasa takut tu datang, saya akan sentiasa rasa kecut perut tau. Like 24 hours saya rasa kecut perut. Rasa macam tak sedar hati. So bila rasa tak sedar hati tu, kita akan fikir macam, kenapa aku tak sedar hati, ada benda buruk kena berlaku kat keluarga aku. Macam tu. So sebenarnya itu memang simptom anxiety, tapi kita dah relatekan dia dengan something yang kita takutkan, yang memang kita punya trauma. Okay, so memang saya takut lah. Jadi benda tu berlaku sampai buatkan rasa macam tak selera nak makan kan. Lepas tu rasa macam kita jadi banyak diam, tak banyak bercakap. So itulah antara yang kata biggest fear yang saya alami. So bila benda tu berlaku berulang-ulang, at one point saya ni jenis orang yang tak sabar, dan saya jenis orang yang dah penat. Saya bila penat saya akan buat decision. So saya decide masa tu, okay, kenapa aku nak mengelak daripada rasa takut ni? Why don't I teach myself to go into the fear, masuk ke dalam ketakutan tu sendiri, betul-betul rasa ketakutan tu sendiri. So itulah yang kawan kita tanya tadi, bagaimana yang dimaksudkan dengan masuk ke dalam ketakutan. So masuk dalam ketakutan tu ada cara-cara dia. Okey, benda tak ada susah sangat pun kan, senang je. Okey, apa yang saya buat waktu tu adalah saya tulis, saya type apa yang saya takut. So saya tulislah, hari ni aku rasa takut, semalam pun aku rasa takut. Aku rasa takut tentang bla 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 bla. Okey, bila aku takut tu aku rasa jantung aku laju, bila aku takut tu aku rasa perut aku kecut, aku rasa ni, aku rasa tu. Lepas tu bila aku takut kehilangan orang yang aku sayang. Kenapa aku takut? Sebab kalau hilang orang yang aku sayang, aku tak ada siapa-siapa. Tapi kalau aku tak ada siapa-siapa, nanti siapa yang you see, itulah yang kita kena flow out kan. Kata channel out apa yang kita takut tu keluar. That is the first step. Untuk kita nak mengatasi rasa takut adalah kita salurkan ketakutan kita keluar secara berstruktur, secara tersusun. So benda tu boleh dibuat dengan cara kita menulis. Tulis apa yang kita takutkan. Lepaskan apa yang kita takutkan. Luahkan sejujurnya apa yang kita takutkan. Apa yang otak kita tengah create, apa fikiran kita yang tengah diciptakan waktu itu, kita luahkan saja, createkan terus. Tanpa ada satu halangan sekalipun, tanpa ada bohong-bohong, jangan tipu, jangan apa. Be honest to yourself. Ekspreskan sehabis-habisnya apa yang kita takutkan. Towards the end, you habiskan. Kalau kita bukan jenis orang yang suka menulis, kita tak suka menulis, penat nak menulis, nak type pun lambat, you boleh buat voice note, record you punya suara. Record suara you, okay, lepaskan habis-habis. And you can even rakam your own video. Okay, you cakap depan kamera, you cakap and then you record. Okay, buat benda tu. So, saya buat benda tu, saya buat voice note. Selalu yang saya buat voice note lah, saya selalu buat voice note dengan saya tulis. So saya akan tulis, saya akan buat voice note.
saya luahkan habis-habis. So jangan takut, jangan risau. Waktu you expresskan perasaan you tu, memang you akan nak menangis. Dan you akan dapat rasa ketakutan tu sangat-sangat, takut sangat. Saya siap cerita apa yang saya bayangkan. Aku bayangkan keadaan family aku begini, aku bayangkan family aku jadi begini. Ceritakan habis-habis. Jangan sembunyi-sembunyi apa yang you fikirkan, just flow out kan benda tu. Sejujurnya, sehabis-habisnya. Okay? So, you dah buat benda tu, you dah tulis, you dah record, dah rakam dah semua benda tu, save. Simpan. Okay? Alright. So, in between tu, bila you rasa lagi, okay, rasa takut, rasa fear tu, you amalkan breathing technique. Okay. Breathing technique is very important. Kenapa saya selalu sebut pasal breathing technique? Breathing technique ni bukan saja kaunselor suruh buat, psikiatrik pun suruh buat, terapis pun suruh buat. It's very important. Why? Breathing technique tu ada satu kesan yang positif untuk tubuh badan kita. Okay? Dia untuk regulate kita punya parasympathetic nervous system. Okay? So, untuk maklumat, untuk pengetahuan umum, okay, kita ada autonomic nervous system. Kita punya sistem saraf kita terbagi kepada dua. Actually ada tiga tak salah, tapi kita cerita pasal dua lah. Ada sympathetic nervous system, ada parasympathetic nervous system. So ada dua sistem saraf, fungsi sistem saraf dalam tubuh badan kita yang berlaku dalam badan kita yang kita tak sedar ni. Okay? So parasympathetic nervous system ni adalah the opposite, lawan kepada sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system ni dia merupakan fungsi dia adalah untuk fight and flight mode. So bila kita punya sistem saraf simpatetik tu activate, dia akan aktifkan fight and flight mode. Maksudnya bila dah teractivate dia, kita sama ada kita nak lawan situasi tu atau kita nak lari daripada situasi tu. Itu adalah fight and flight mode. So sebagai contoh, kalau macam kita tiba-tiba rasa tekanan, kita rasa mendapat ancaman, kita rasa ada bahaya yang datang, so otak kita akan dapat signal. Akan dapat signal yang ancaman ni. So otak kita akan hantar signal kepada amygdala. Amygdala tu emotion punya parts, and then dia akan hantar kepada kita punya hypothalamus. Selepas dia hantar kepada hypothalamus, dia akan hantar kepada kita punya kelenjar adrenalin. So bila kelenjar adrenalin terima signal, dia akan hasilkan hormon adrenalin. So bila hormon tu dah terhasil, kat situlah badan kita beri tindak balas fizikal. Contoh, jantung jadi laju, kecut perut, lepas tu kita rasa sweating berpeluh-peluh, kita rasa apa lagi kita rasa kita rasa short breath. So itulah antara gejala-gejala apabila kita rasa cemas, rasa panik. So waktu tu bila kita rasa je benda tu, maksudnya kita punya nervous system simpatetik tu dah activate. Dah activate. So kita kat situlah kita akan buat keputusan, sama ada bila situasi tu berlaku, situasi ancaman tu berlaku, kita nak lawan ke, kita nak tempuh ke, ataupun kita nak lari, atau kita nak elak. Kat situlah yang berlaku. Cuma apabila kita punya sympathetic nervous system ni sentiasa activate, kerap sangat activate, berulang-ulang, continue, berulang-ulang activate, lama-lama dia akan create panic attack. Dia burst lah. Sebelum ni hormon tu terhasil, dia stable lagi, optimum lagi, tapi dah kerap sangat lama, burst terus jadi panic attack. Sebab itu yang saya sebutkan juga, panic attack ni bukannya berlaku macam suddenly. Dia sebenarnya boleh berlaku disebabkan oleh accumulate punya stress. So hormon kita dah jadi tak stabil. So untuk nak stabilkan dia akan menggunakan kaedah semula jadi yang agak agresif untuk keluarkan balik hormon tu dengan cara panic attack. So panic attack merupakan mekanisme semula jadi badan kita untuk nak optimumkan semula hormon tu. So itu saya kata, jangan takut dengan panic attack. Jangan control panic attack. You kena benarkan, allow benda tu berlaku. Okay, then only itulah antara fasa ketakutan juga. Masuk ke dalam fasa ketakutan, maksudnya you kena hadap panic attack tu, baru you boleh heal from that. So, bila kita cerita pasal sympathetic nervous system tadi, okay, kita dah tahu dah, maksudnya patutlah selama ni bila kita rasa takut, cemas je, kita akan rasa jantung kita laju, kita rasa macam nak lari, rasa nak elak. So masa tu kita punya sympathetic nervous system kita dah activate, fight and flight mode kita dah activate. Okay, tapi di opposite-nya,
Okay, the opposite of sympathetic nervous system ni adalah parasympathetic nervous system. So, parasympathetic nervous system ni merupakan sistem saraf parasimpatetik yang bersifat homeostasis. Homeostasis. Dia, maksudnya dalam keadaan seseorang itu berdiam, hibernate, dia rehat, dia rest. So, dia dipanggil juga rest and digest mode. Sympathetic nervous system ada kaitan dengan fight and flight mode. Tapi parasympathetic nervous system ada kaitan dengan rest and digest mode. Maksudnya dalam keadaan kita rest, dalam keadaan kita rehat, waktu itulah fungsi badan kita akan berfungsi dengan baik. Okey, organ-organ kita akan menjalankan kerja dengan baik. So, dalam keadaan kita rehat, maksudnya penghadaman kita akan berjalan dengan lancar, kan? So, kita punya bila kita punya parasympathetic nervous system kita activate, dia regulate masa tu, kita punya heartbeat kita akan rendah. Maknanya kita punya jantung tu tak laju, dia akan kurang laju, dia akan stable. Lepas tu kita punya sistem-sistem saraf organ-organ yang lain jadi stable, jadi rehat. Lepas tu pencernaan kita, penghadaman kita berjalan dengan baik, pundi kencing kita berjalan dengan baik, kita punya ginjal kita bekerja dengan baik, pernafasan kita bernafas dengan baik. So, semuanya dalam keadaan rehat dan baik. Sebab itu kita kena stimulatekan parasympathetic nervous system ni sebab kita nak bawa diri kita dalam keadaan rest. Pemulihan hanya berlaku dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan kita rehat. Sebab itu bila orang sakit kita selalu pesan kat dia, rehatlah. Sebab itu satu bentuk pemulihan, mesti rehat. Okay, so sebab itu kita nak activatekan parasympathetic nervous system lagi untuk nak untuk nak replace yang nervous system, sympathetic nervous system tu tadi. So, cara dia adalah melalui breathing. Sebab itulah, pergi kaunselor je, pergi terapi je, psikiatris je, semua cakap pasal amalkan teknik breathing. Even you kena panic attack pun, control your breathing. Orang ajar pasal breathing. Even you nak pergi exercise pun, you kena tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. You kena breathing. You pergi yoga pun kena breathing. So, banyak yang you kena breathing, bernafas. So, ada orang kata, miracles di sebalik breathing, pernafasan ni. That's why you kena belajar teknik breathing. Okay, sebab teknik breathing tu dia akan activatekan you punya parasympathetic nervous system. Akan slow down kan you punya organ badan, fungsi organ badan supaya dia stable, dia dalam keadaan rehat. So you tak ada rasa ancaman, you tak ada rasa kegelisahan, you tak ada rasa tekanan. So itu tujuan dia. That's why janganlah tak buat teknik breathing tu. Amalkanlah sebab dia memberi kebaikan kepada tubuh badan kita. So, macam mana cara dia? Simple je. Apa pun yang you belajar kat luar, you just follow. Tak ada masalah sebab tak ada pun yang teknik yang salah. Apa pun yang you belajar breathing teknik, you just buat. Cuma kalau tanya saya, apa yang saya buat, saya akan jenis tarik nafas dalam lebih kurang 4 hingga 5 saat dalam-dalam. Pastikan you punya nafas masuk sampai perut dan ke otak. And then, you pause kejap, lebih kurang dalam 3 ke 4 saat. Okay. And then you lepaskan melalui mulut. Perlahan-lahan. So, 1 set. Next, you buat lagi. Okay, you dah breathing dengan biasa, bernafaslah macam biasa. You buat sekali lagi. Set kedua. So, buatlah sampai set ketiga. Atau kalau you dah okey, buat sampai set kelima ke, tak kisah. Kalau you rasa dizzy, itu benda normal sebab tak biasa buat. Tak biasa buat. So, biasanya kalau dalam keadaan bila you dah dizzy tu, in between set yang lain tu, you pause kejap lah. You breathing macam biasa. So, macam saya suka ambil deep breath. Lepas tu saya pause kejap. Saya beri macam biasa and then saya buat lagi. So make it 3 to 5 set. Tak kisahlah, depends on you. So saya tak suka rigid, so it's up to you. You just experiment by your own self. Itu yang saya suka. So you can make it, you buatlah sendiri benda tu. So itu breathing technique. So bila dalam keadaan you takut masih ada perasaan takut tu, you dah tulis, you dah record, you dah rakam, ada lagi rasa takut tu, you buat breathing technique tu. Okay, so you pause kejap.
And then another way untuk you nak masuk ke dalam ketakutan tu adalah by observing the fear. Instead of kalau you tak boleh nak baca, you tak boleh nak menulis, you tak boleh nak rakam, you tak boleh nak voice note, okay, it's okay. Kalau you dah terror, you can simply duduk, you just observe your own thoughts. You cuma hanya monitor sahaja you just melihat saja, observe saja apa yang fikiran you sedang fikir. So apa-apa ketakutan yang datang tu, you just observe lah, observe tanpa meletakkan apa-apa label. Itu another level punya cara lah kan. But it's okay, it's up to you. You can explore by your own self. Just experiment je apa pun yang terbaik untuk diri you. Okay, tak ada rigid apa-apa. Pada saya, you can explore anything. Okay, so you dah start buat breathing technique tadi. You dah start teach yourself to observe your own thoughts. Now, bila dalam keadaan you dah relax, you dah rehat, ambil masa dalam 2-3 hari lepas tu lah, atau mungkin sebulan selepas tu pun tak ada masalah. 2-3 bulan selepas tu pun tak ada masalah. You kena baca balik, you kena tengok balik, you kena dengar balik apa yang you dah luahkan sebelum tu. Okay, apa yang you tulis, apa yang you luah, apa yang you dengar balik, yang you buat voice note tu, you kena dengar balik. So this is the best part, the important part. Bila you baca balik benda tu, bila you dengar balik, you akan sedar dan akan mula mengenali you punya pattern ketakutan. So kat situ you akan nampak, oh rupanya aku takut benda yang macam gini. Oh rupanya aku takut, my biggest fear is yang ini, rupanya aku takut. So you buatlah. You explore sendiri, you baca sendiri, you akan realise. You akan boleh membuat penilaian dalam keadaan you relax. Okay, so masa you tengah dalam keadaan fear, keadaan takut tu, you tak boleh buat penilaian pun, because you punya mind tak boleh nak buat penilaian waktu tu. Okay, so apa yang you boleh buat adalah channel out kan benda tu. So bila you dalam keadaan dah okay, dalam keadaan rehat, dalam keadaan stable, you baca balik, masa itulah you akan dapat buat penilaian. Itulah waktu di mana you akan dapat mula mengenal, mula memahami apa itu takut, apa itu apa pattern ketakutan you sendiri, apa you punya pattern fikiran, apa jenis-jenis ketakutan you, lebih kepada healthy ke lebih kepada unhealthy. So you kena buat benda ni, you kena tengok balik, you kena dengar balik, you kena baca balik, you akan dapat benda tu. So this practice, latihan ni bukanlah kata latihan yang macam sekejap-sekejap, dia memerlukan masa. It's by process. For me, it took years untuk saya betul-betul nak memahami my own fear. Okay, so you guys kalau ada masalah fear, terlampau takut sangat, you can write it down, tuliskan benda tu, and penghujungnya nanti you kena baca balik, you kena tengok balik. Waktu tu lah, ada ketika saya bila baca, saya ada dalam episod yang lain, dalam episod ketakutan yang lain, bila saya baca saya tergelak sampai aku tak sanggup nak baca dah. Sampai kita sendiri tergelak dengan kita punya fikiran. Sampai kan saya saja, ya Allah, kenapalah aku fikir macam gini? Ya Allah, dah tak sanggup nak baca, tak sanggup nak tengok, tak sanggup nak dengar. Macam itulah. Itulah momen-momen dia. So waktu itulah you dah start realise, ya Allah, memang betul lah aku punya fikiran ni memang betul-betul merepek. You dah faham kan? Sebelum tu you rasa apa yang you fikir tu betul je. Tapi bila you dah tulis, you dah explore benda tu, you dah expresskan apa yang you rasa, you baca balik, baru you realise that, oh my God, this is something that yang memang ridiculous lah untuk kita sebenarnya. Tapi it's okay. It's by process you akan mula kenal apa itu ketakutan. Okay, so kita ada different types of ketakutan. Macam, maksud saya dalam setiap seorang itu ada ketakutan mereka yang berbeza-beza. So you kena explore sendiri apa yang you takutkan. Okay, kita takut benda A, orang ni takut benda B. So tak sama. So that's why saya kata you kena explore sendiri. Okay, so bila you dah nampak pattern fikiran itu, so next time bila you start nak fikir balik benda tu, you dah macam nak datang balik dah tu. Dah tak payah buang masa aku. You dah boleh cakap balik dengan you punya fikiran tu sendiri dah. Jangan buang masa. Sebab aku dah tahu kau memang akan datang balik. You boleh cakap sendiri balik dengan benda tu. Dan benda tu takkan melekat lama-lama. Eventually dia akan fade away. Okay, dia akan fade away dan you akan resolve benda tu slowly. Okay, so apa yang akhirnya you akan rasa adalah walaupun fear tu datang,
walaupun ketakutan tu akan datang sekali-sekala berepisod, tapi dia dah tak control you punya life lagi. Berbanding macam sebelum ni, dia akan control you punya life maybe macam about 1 month, maybe macam 6 months you dalam ketakutan. But bila you dah started to understand, you dah buat this practice, you akan nampak you punya ketakutan paling-paling pun paling lama lah maybe 2 minggu je. Lepas tu you dah rasa bosan dengan you punya fikiran sendiri. Lepas tu you dah malas nak fikir. Lepas tu you dah back to normal. Yang tu. This is what I experience lah. So for me, 2 weeks is the maximum untuk saya benarkan diri saya berada dalam fasa down tu. 2 weeks is my maximum period untuk nak berada dalam fasa down. Okay. So after 2 weeks, kalau I rasa macam tak boleh ni, I kena start heal balik. So itulah saya akan buat practicing. So practice tu bila dah practice tu, of course dia tak akan practice tu ambil masa dalam masa yang singkat, dia akan ambil masa juga. So sebab itulah dia akan drag maybe 2 to 3 months baru saya akan heal balik benda tu. So it takes time. That's why saya kata bila you benarkan lama-lama dalam situasi down tu lama-lama, nanti nak heal tu lagi lama lah kan. So maksudnya you punya down tu sepenumbuk je, tapi you nak heal balik tu banyak-banyak penumbuk lah. So banyak momen, banyak tempoh. So tempoh 2 minggu je down, tapi you nak heal balik tu maybe 2 bulan. Macam tu. That's why saya kata sometimes kalau boleh jangan lama-lama sangat bersedih. Jangan lama-lama sangat berada dalam keadaan fasa-fasa yang down tu, because it will affect your body and your mind, your heart. So itu antara cara-cara yang kita boleh atasi. And the next thing yang you boleh buat, this is another level lah. Another level bila you dah faham, you dah practice betul-betul. Another level untuk nak to heal yourself from fear ni adalah, untuk mengatasi fear ni adalah dengan transform you punya fikiran tu tadi. So sometimes kita tak boleh nak simply transform. At that time kita nak fikir positif tak boleh kan, sebab kita belum proses lagi fikiran takut tu. Kita tak boleh proses lagi fear tu, ketakutan tu. So dia hanya boleh berlaku selepas you dah acknowledge. Dia hanya boleh berlaku selepas you dah mula kenal fear tu apa, then only you can replace them. Okay, macam mana you nak replace satu benda yang tak kenal? So now bila you dah kenal your pattern of fear, baru you boleh replace benda tu. So now this is the moment where you can replace. That is another level. The first level tadi saya kata you kena acknowledge, you kena kenal, you kena memahami benda tu. So next, bila you dah tahu benda tu, you dah kenal, then only you can transform. Maksudnya apabila fikiran negatif tu datang, fikiran tentang ketakutan tu datang, you replace dengan benda yang positif. Okay? Sebab kita kena ingat, orang-orang anxiety ni, dia punya creativity dia sangat tinggi. Dia punya kemahiran imajinasi dia sangat tinggi. Dia can create macam-macam imajinasi daripada seluruh dunia, macam-macam cerita dia boleh create. So, kita kena ingat, okay, daripada kita create imajinasi yang membuatkan kita rasa lebih takut, apa kata kita gunakan imajinasi kita tu untuk fikir benda-benda yang indah tentang diri kita, tentang kehidupan kita, tentang orang lain. Bayangkan berangan benda yang indah-indah. Kan daripada kita berangan benda yang menakutkan, yang eventually membuatkan kita lebih rasa takut. So why not kita bayangkan benda-benda yang indah. So gunakanlah potensi kita tu ke arah benda-benda yang best, ke arah benda-benda yang seronok. Sebab kita ada potensi ni. Kita tak boleh menafikan yang kita memang ada imagination mind. Semua orang ada imagination mind. Tapi orang anxiety ni sebab dia kreatif, so imagination mind dia sangat tinggi. Okay, so dia sangat kreatif. That's why kita gunakan potensi imagination mind kita tu ke arah benda yang lebih baik. Itu kita replacekan benda tu, replacekan mind kita yang mind yang unhealthy tadi tu kepada healthy mind. Replace. So every single time bila datang je fikiran negatif tu, datang je fear tu, apa yang kita boleh buat? It's okay. Allah ada, Allah lindung. Semua akan selamat. Very simple je, tapi benda tu powerful. So it's up to you. You can create your own words. You can create your own mantra. You can create your own self talk ke apa pun you can create. Okay. So sometimes kita boleh guna juga zikir. Zikir pun antara benda yang buatkan kita boleh rasa kuat, maksudnya rasa empowered semula. So pilih zikir-zikir yang membuatkan you boleh rasa bersemangat, rasa perkasa untuk replace fikiran ataupun
emosi-emosi yang menakutkan tu tadi. Okay, so explore sendiri, you akan tahu. Alright. So, next apa? Saya ada catat satu sekut takut lupa. Okay. So, yang itulah tadi yang saya dah ceritakan, yang mana kita dah replace benda tu. So, okay. The last part is yang saya nak kita tahu adalah, okay, sometimes kita kena be realistic. Okay, be realistic. Kita kena ajar juga diri kita untuk hidup dalam uncertainty. Okay? Kadang-kadang kita ni selalu nak benda yang pasti je di hadapan kita. Benda-benda pasti baru kita nak. Tapi sometimes kita tak nak ajar diri kita untuk open, untuk lebih berfikiran terbuka, untuk menerima satu benda yang tidak pasti. Kan? Sebab itulah antara benda yang membuatkan kita selalu hidup dalam ketakutan. Because kita takut pada benda yang tak pasti. So, untuk nak orang kata overcome with the fear tu, kita kena didik diri kita perlahan-lahan untuk macam why not? Kan benda yang uncertainty, benda yang tak pasti, tak apalah, kita cubalah kan. Maybe ini untuk perkembangan diri aku, ini mungkin untuk kemajuan aku. So proceed with that. Okay. And again, dalam pada ketidakpastian tu sentiasa buat istikharah. So tak ada masalah. Macam semua orang akan rasa uncertainty. So uncertainty tu ada jalan dia, iaitu kita boleh buat istikharah, minta ke Allah macam beri petunjuk untuk kita. So ada banyak jalan untuk kita nak overcome dengan benda ni. And then last but not least, kalau all the things that you buat benda ni semua tak berjaya, you dah buat tak berjaya, it's okay, you can seek for counselor. Pergi counselor, pergi terapi, pergi psychiatrist, tak ada masalah. Okay, maybe mereka ada cara yang lebih bertauliah, lebih baik untuk you nak overcome with your own fear. Okay, so ini something orang kata macam self-help, macam self-therapy, your own method to heal your own self, kan. So you can do it, you can practice. So now kita dah kupas tentang bagaimana untuk nak mengatasi rasa takut. So kita recap balik how to overcome with fear, bagaimana kita nak mengatasi rasa takut dan bagaimana kita nak menebusi rasa ketakutan itu adalah yang pertama dengan kita kena tulis, rakam atau kita rekod apa yang kita takutkan sejujur-jujurnya tanpa berselindung. Habiskan. Cicak pun kata betul. Okey. Okey, betul kata Cicak. So, habiskan, tulis. Habis-habis tulis. Okey. Kemudian, in between, sebelum you nak baca balik, you punya apa yang you baca, apa yang you tulis, apa yang you dengar, apa yang you record tu, sebelum you nak baca tu balik, okey, you kena buat breathing technique. Buatlah breathing technique. Kenapa dia penting? Sebab untuk nak activatekan you punya parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system ni dikenali sebagai rest and digest mode. So waktu parasympathetic nervous system itu tengah activate, body you dalam keadaan rehat, dalam keadaan pencernaan you berfungsi dengan baik, dalam keadaan semua organ-organ you berfungsi dengan keadaan yang stable. Heart rate you rendah, you punya degupan jantung you stable, everything, organ-organ you stable. So that is the moment bila you punya body akan heal. So body kita akan heal dalam keadaan kita rest. Okay. So that's why kita kena rest tu. Kita kena stimulate kita punya parasympathetic nervous system tu dengan breathing, teknik breathing. Yang saya ajar, yang saya kongsikan, yang saya selalu buat adalah 4 ke 5 saat tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan nafas tu segar masuk dalam perut dan sampai ke otak, and then kita pause 3-4 saat, and then kita lepaskan perlahan-lahan melalui mulut. Yang kita boleh buat dalam 3 set ke apa set yang you buat. You just explore. Again, saya tak suka benda yang rigid sangat, so it's up to you. You can explore yourself, and then in between you dah buat teknik breathing tadi, lepas you dah dalam keadaan stable, katalah besok you dah stable pun tak apa. Baca balik apa yang you dah tulis. Baca balik apa yang you tulis, you dengar balik apa yang you dah buat voice note. Kat situlah the moment you akan start mula kenal you punya pattern fear. Okay, so this practice dia perlu berlaku berulang-ulang. Setiap kali episod fear tu datang, you kena buat. Episod datang, you kena buat. Okay, so that you akan kenal, you akan mula kenal fear tu sendiri. Okay, so bila you dah kenal fear tu sendiri,
barulah you boleh transform, you boleh replace you punya fear tu kepada benda yang imaginasi yang lebih positif, yang lebih baik, yang lebih indah. So rather than you gunakan imagination you ke arah benda-benda yang menakutkan, you perlu gunakan imaginasi you ke arah benda-benda yang indah, benda-benda yang menyeronokkan. So imagine benda yang baik. So to another level, transform atau replace benda tu. And then okay, itulah tadi. Cuma nanti apa yang saya nak beritahu, ada juga cara lain yang you boleh buat. Observe the thoughts. Okay, observe your own thought. Observe tu macam yang saya kata, kita bayangkan macam kita dekat atas tempat tinggi, kita bayangkan kita nampak bawah tu ada kereta, kita observe sahaja kereta tu tanpa letakkan apa-apa label, tanpa ada emosi, tanpa ada apa-apa makna. Kita just observe saja. So same goes dengan fear. Kita observe kita punya fikiran, observe kita punya emosi tanpa meletakkan apa-apa label. That is observation. So bila perkara ni you dah explore, you dah mengalaminya sendiri, you dah dapat progress manfaatnya sendiri, you akan nampak perbezaan cara you bercerita tentang ketakutan tu pada orang lain tak sama macam dulu. Maksudnya kalau dulu mungkin you akan cakap dengan orang, "Weh, aku tak nak pergi, aku takut. Aku tak nak pergi sini, aku takut. Aku tak nak, aku takut." So berbeza. Bila sekarang you akan cerita dengan orang you takut tapi dalam konteks yang berbeza. Maksudnya mungkin you akan cerita dengan orang, "Babe, semalam kan aku takut lah sebenarnya. Sebenarnya aku takut, aku terfikir benda-benda macam ni. Tapi aku tahu benda tu semuanya macam inside my mind je, tak ada apa-apa pun. Tapi itulah macam kelakar bila aku fikir benda-benda macam tu." See, beza. Beza bila you dah mula kenal fear tu, the way you cerita dekat orang tak sama macam dulu. Dulu you punya fear tu you cerita kat orang, orang annoying. Orang rasa macam dia ni asyik takut je, semua benda nak takut. Tapi sekarang bila you dah faham fear tu apa, bila you nak cerita dekat orang tu, orang pula akan macam, oh macam ini fear, oh fear dia macam ini. So orang akan acknowledge fear yang you rasa waktu tu. Dia akan acknowledge, dia pun akan mula memahami. Sebab apa? First thing first, you dah faham dulu fear you sendiri. You dah faham you punya ketakutan sendiri. So bila you cerita ke orang, orang lain akan faham. Tapi bila you sendiri tak faham apa ketakutan yang you rasa, you cerita ke orang, orang pun tak akan faham. Sebab kita sendiri tak faham apa yang kita rasa. So kita dulu yang perlu faham ketakutan yang kita rasa. Then only orang luar akan rasa. So itu nak tahu kita punya fear tu dah started to resolve ke tidak, the way kita cerita dekat orang tu dah jadi berbeza. Jadi berbeza. So last but not least, okay, sebelum kita habiskan video untuk para bahagian kedua ni, apa pun dalam kehidupan kita, kita kena tahu untuk kendalikan kita punya jasad. Kita kena tahu kendalikan jasad kita, kita kena tahu kendalikan minda kita, kita kena tahu kendalikan emosi kita, dan kita kena tahu kendalikan tenaga dalaman kita. Soul kita, jiwa kita tu kena tahu. So these are the 4 things that very important untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. And I'm not saying that saya dah perfect dalam kehidupan saya. No. Okay, I'm still learning. Dan saya takkan berhenti belajar, dan saya akan teruskan belajar sampai bila-bila, sampai saya mati pun, sampai saya transition from this body, saya akan terus belajar. So it doesn't mean apa yang saya share kat you all ni macam kata seolah-olah saya dah sempurna, saya dah terlebih pandai. No, this is something that saya alami dan saya experience, so saya share dengan you all. So it is good if you guys can practice together, okay? Because I can feel the benefit. Saya dapat rasa manfaat tu, dan that's why saya share dengan you all, so that you all pun dapat rasa manfaat tu, dan we can together live happily ever after. Gitu, okay? So alright, so itu saja untuk video kali ini. So saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap contoh yang saya berikan dalam video part pertama dan part kedua, dan saya harapkan apa yang kita kupas dalam video ni tentang ketakutan dan bagaimana untuk kita mengatasi ketakutan tu dapat diambil ilmu tu dan dapat kita praktiskan. Because ilmu tu kalau setakat kita dengar tanpa kita amalkan, dia tak akan rasa hasil tu, tak ada buah dia. So kita kena praktis benda tu. So again, kalau ada siapa kawan-kawan yang perlukan session one to one, okay, mungkin kita boleh kupas banyak benda. Saya ada buka session tu pada setiap hari Jumaat dan Sabtu sahaja, sebab itu waktu saya cuti. Okay, pada jam 10 hingga 11 pagi, 1 jam kita bagi masa secara online. Okay, so sesi tu dikenali sebagai learning and sharing session.
1 jam bernilai RM60. So kalau kawan-kawan perlukan sesi tersebut, boleh hubungi saya melalui email virginrosevr@gmail.com, virginrosevr@gmail.com. So boleh emailkan saya, ataupun boleh juga kat page saya pun saya ada post, dalam IG saya, Instagram saya pun ada, Naz Azad Virgin Rose. Saya ada sharekan juga, dan boleh terus mendaftar melalui Google Form sahaja. Okay? Dalam tu pun dah ada siap, you boleh share you punya transaction statement. So itu satu learning and sharing session. I think that is a benefit untuk you all, sebab kat situ session tu you boleh cerita apa you punya issue, and then kita akan kupas sama-sama. Okay, so dekat situlah bila you tahu, you akan start to practice. Sebab sometimes kita tak tahu where to start. So bila kita bincang, kita akan tahu kat mana kita boleh start dan mana kita boleh practice, dan kita akan bergerak ke arah pemulihan. So learning and sharing session. Alright. So second, kalau siapa-siapa yang nak mendapatkan buku Kembara Kesedaran, tadi kat saya, buku Kembara Kesedaran e-book dalam bentuk e-book, okey, harga RM69. So Kembara Kesedaran tu dia bergenre biblioterapi. Maksudnya dia menceritakan bagaimana sejarah childhood saya dan punca saya mengalami anxiety, dan bagaimana saya overcome with the anxiety. Penuh dalam buku tu, merupakan sejarah peribadi saya. Alright, so Kembara Kesedaran, dalam tu ada color, ada color, kata buku tu berwarna lah. So harga RM69. 300 lebih buku surat, memang agak panjang. Okey, tapi it's very sentimental untuk saya, dan kepada sesiapa yang mendapatkannya, of course memang akan jadi sentimental untuk you all. Semoga buku tu bermanfaat. Secara e-book lebih baik, sebab you boleh just baca je dekat dalam, bila-bila masa you boleh baca je kan, dekat mana you boleh baca. Sebab kawan-kawan yang lain yang baca sampai bila dia selalu baca, bila dia rujuk sampai jadi koyak-koyak, macam kesian juga saya tengok, macam alamak kesiannya buku kan, bila sebab dia selalu bawa pergi mana-mana, jadi dalam lama tu buku tu jadi koyak pula kan, masuk dalam beg apa semua. So it's better untuk dalam e-book, lebih senang. So anytime you boleh baca, you boleh ulang-ulang baca pun tak ada masalah, sebab memang ada kawan-kawan saya yang dah dapatkan buku tu memang ulang-ulang baca. And ketiga, kalau you all nakkan buku yang percuma, ada e-book percuma juga, yang itu bertajuk Anxiety and I and Hello Anxiety, dalam website saya www.virginrosevr.com. So dekat situ ada e-book yang you boleh download, ada 2 jenis. Yang itu free je lah, tak ada masalah. Okay, anything, I think tu saja. Okay, so InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. Okay, mungkin kita akan ada tajuk, tiba-tiba keluar tajuk baru, kita akan kupas, dan mudah-mudahan apa yang kita share dalam video kali ini dapat terus jadi manfaat pada you all, dan share lah pada orang lain. Mudah-mudahan semua orang dapat manfaat, dan kita dapat kembali hidup dengan penuh rahmat, penuh ketenangan dan kasih sayang. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.